أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى أهل بيته وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. Bismillah, amma ba'du. Muslimin, muslimat, mukminin dan juga mukminat rahimakumullah. Syukur kita dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat lagi kita bersama pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan ada keberkatan, mudah-mudahan ada redha Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita semua. Allahumma amin. Saya menyambung perkongsian ilmu kita dengan kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Syafi'i rahimakumullah. Wa qala musannifu fi kitabihi fid daraini amin. Dan akhir sekali selalulah bersikap belas kasihan dan memberi nasihat yang baik kepada umatnya. Wahai mukmin yang sejati, hendaklah anda menggesa dirimu untuk melaksanakan maksud-maksud yang terjalin dalam makna hadis yang kita huraikannya di atas, iaitu aku meridai Allah sebagai Tuhan, menerima Islam sebagai agama dan mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Hendaklah anda mewajibkan dirimu bersifat dengan sifat-sifat yang diterangkan oleh hadis yang tersebut. Muslimin, muslimah rahimakumullah, hadis ini telah pun kita baca, hadis ini telah pun kita berbicara tentangnya. Cuma yang terakhir ini musannif, tuan pengarang kitab ini sebut selalulah bersikap belas kasihan. Yang pertamanya. Yang kedua, dan memberi nasihat yang baik kepada umat. Belas kasihan ni dengan makna kasih, dengan makna sayang. Kasih sayang yang pertamanya sesama makhluk,
sesama umat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ada sifat belas kasihan ni. Belas kasihan, kasih sayang sesama kita kena ada. Kalau sesama umat, sesama manusia, jangan kata sesama manusia wajib ada, sesama makhluk lain pun kita wajib ada sifat ni. Contoh saya ambil, walaupun kucing dia bukan manusia, tapi dia juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita belas kasihan dekat dia. Kena ada perasaan kasih sayang dekat kucing. Tuan-tuan satgi pergi pasar, balik beli ikan, walaupun dia ambil, dia curi ikan tuan-tuan 2 ekor, 3 ekor, jangan tuan-tuan ligan dia dengan penyapu, jangan. Anggap itu sedekah pada dia. Boleh ke tidak? Selalu tak buat macam tu. Sedekahlah, sedekah ikan dekat dia. Takkan tuan-tuan nak suruh dia pergi mancing ikan kot, tak patut sangat kot, kan? Tapi memanglah semua kita kalau kucing berak dekat rumah kita, marah ke tak? Mesti marah. Marah boleh tuan-tuan. Para jemaah sekalian, ibu dan ayahanda saya kat depan ni, kita marah boleh, tapi jangan pukul dengan penyapu. Acah-acah boleh lah. Hambat kan, acah-acah. Sungguh para jemaah sekalian, perasaan kasih sayang, belas kasihan ni bukan perkara yang main-main dah. Ni perkara yang Allah campak dalam hati kita. Perkara belas kasihan, kasih sayang, sayang pada kucing ni, buat baik pada dia, bagi makan pada dia, dia sakit bawa pergi klinik, tu perkara yang Allah sendiri campak pada kita. Kucing bukan ada kena-mengena dengan kita pun. Tapi dia makhluk Allah, Allah reka dia, Allah cipta dia, Allah campak dalam hati kita. Ada kasih sayang, belas kasihan pada dia. Dia duduk mari pada kita, iau. Tu tanda apa? Dia minta makanan. Jangan duk pi tarik telinga dia, aku cakap tak dengar, pi main jauh-jauh. Kesian kat dia tuan-tuan. Dia bukan ada mak ayah macam kita kan. Kadang-kadang kita, Allahuaklam dah tuan-tuan, saya tak tahulah. Saya tak suka bela binatang sebenarnya. Tak suka. Tak suka tu bukan makna benci dah. Satgi dia berak, kita nak kena buang. Dia muntah, dia kencing, oi, bukan orang dia lah saya. Tapi bila anak bawa balik kucing, dia nak bela. Dan kucing tu pun, tuan-tuan, kucing tu pun kita bawa 3 kali pi buang kat tempat jauh lah, 2 km, 3 km. Tengok 2 hari esok dia sampai depan rumah kita balik. Allahu Akbar. Kalau dah 3 kali ni tuan-tuan kita buang, dia mari balik rumah kita, maknanya apa? Ya. Tambah pula tuan-tuan, ibu dan ayah saya, dia duk kelitin nak terjemah apa, tak tahu kelitin. Tak tahu nak terjemah kelitin.
Dia duk main kot kaki kita ni, duk pusing, duk gesel apa semua ni. Kucing. Automatically Allah change our heart di sini, tukar kita punya hati. Allah campakkan kepada kita belas kasihan, sayang pada kucing ni. Duk ada lah rumah saya tu, sekok jantan, nasib baik jantan. Kalau perempuan jenuh lah. Perempuan pula dah, betina. Betina. Allahu Akbar. Seminggu sekali kena pergi cari makan dia. Dia tak makan nasi macam kita. Saya cubalah bagi dia makan nasi, dia tak mau. Dia nak makan ikan juga. Jenuh beli kita. Tak apalah, belilah, bukan mahal pun kan. Ayah saya ada bela kucing tak kat rumah? Ada. Alhamdulillah. 5 ekor. Hebat. Ada orang boleh bela 20 ekor, tuan-tuan. Saya kata ni dia berak, kencing, muntah ni buat macam mana? Buang, Ustaz. Allah. Makan, sekali beli makanan dia RM500. Allah, hebatnya orang ni. Ni orang hebat. Tu nak habaq kata, nak bagi tahu kata, belas kasihan, sifat kasih sayang ni sesama makhluk, terutamanya kucing pun Allah campak pada kita ada kasih sayang, apatah lagi sesama manusia, apatah lagi sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita kena pupuk sungguh ni. Sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib ada kasih sayang, belas kasihan. Duk nampak kita ni ada ke tak ada? Ada, alhamdulillah. Kadang-kadang saya duk tengok macam tak ada pun ada juga. Lebih-lebih lagi bab apa? Ayanda saya bab apa? Bab buang anak. Buat kasih sayang, belas kasihan, bab buang anak. Tu satu. Yang kedua, bab apa? Hak nampak-nampak kurang lah kasih sayang, belas kasihan ni. Baru lepas semalam saja dapat tahu. Politik lah. Apa lagi? Setuju tak? Kau tak setuju? Yang ni kurang sikit. Kalaulah apa base kita pun, tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita rasa apa? Rasa ada kasih sayang, ada belas kasihan. Kalau boleh macam tu ni, hebatlah kita. Hak nak pangkah biar pergi kat dia lah kan. Biar pergi lah. Tapi hak nak boleh ada kasih sayang, ada tolerate, ada toleransi, ya, ada senyuman. Allahu Akbar. Payah nak buat ni. Payah tak anda sayang? Kau senang ni? Tak tahu nak kata no. Geleng kepala. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita bercakap mudah, implementasi cukup berat. Bab kasih sayang sesama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan memberi nasihat yang baik kepada umat. Yang ni pun bab nak bagi nasihat yang baik ni, yang ni kena kita pupuk elok-elok. Saya nak ambil 3 perkara kat sini. Nasihat seorang ustaz, dia mesti bagi nasihat yang baik
pada audien dia. Tak boleh dia nak pam, tak boleh. Nasihat ni benda yang baik. Cuba tengok para jemaah sekalian, bagaimana bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun alaihi salam kepada Firaun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Dalam ayat ini Allah perintahkan, izhaba, pergilah kamu berdua wahai Musa dan Harun, pergi bertemu dengan Fir'aun, fa innahu tagha. Suruhan Allah di situ, perintah Allah di situ, kedua Nabi Allah ini, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, pi bagi nasihat dekat Fir'aun. Dalam keadaan itu pun para jemaah sekalian, siapa tak kenal Fir'aun? Semua dunia tahu Fir'aun ni perangai dia macam mana. Sombong ada pada dia, bongkak ada pada dia, rasa tinggi diri ada pada dia, rasa kehaibatan. Apa lagi tuan-tuan, sampai dia mengaku dia Tuhan lah. Ana rabbukumul a'la. Tu nak habaq kata Fir'aun, mengaku Tuhan. Hak kita di Indonesia pun ada juga mengaku Tuhan, tapi mati dah lah, sama dengan Fir'aun kan. Hak hidup balik baru ni apa dia yang dah saya? Hak di Kemensah tu. Kat sebelah zoo tu hidup balik. Ingat tak? Ajaran Haji Kahar tu, Rasul Melayu terakhir tu. Dia tu tuan-tuan, para jemaah sekalian, sudah ditangkap 4-5 tahun dulu. Ya, Jabatan Agama Islam Selangor kita dah tangkap dah. Masa tu zaman arwah adik Ustaz Ismail Kamus kita di sini kan, dia dah tangkap dah. Depa dah tangkap, hantar pi ke Pusat Pemulihan Akidah di Batang Kali. Dah sign dah ni, sign taubat. Dah sign dah taubat. Ni keluar balik tu jadi pula. Dia ditangkap masa tu, dia mempertahankan bahawa arak adalah halal. Halal diminum. Siapa nak minum arak yang halal, halal lah. Kena jadi pengikut dia lah. Arak tuan-tuan, minta maaf, siapa yang mari semayang di sini, mari solat di sini, balik rumah dia minum arak, dia mabuk, saya nak habaq pada tuan-tuan, arak adalah haram selama-lamanya. Ada ke Ustaz mai semayang minum arak? Ada. Mai semayang 5 waktu duduk sah depan, balik tikam judi 4-6 ekor. Ada. Macam-macam orang kita. Baik, seorang ustaz, seorang tuan guru, seorang ulama, mereka ini, golongan ini berkewajipan memberi nasihat yang baik. Gunakan bahasa yang baik, gunakan perkataan yang baik. Jangan gunakan perkataan yang tak elok. Contoh yang tak baik dipanggil apa? Qudwah yang mazmumah, bukan qudwah yang hasanah. Ada yang orang ilmunya hebat, ilmunya tinggi, tapi bila memberi nasihat, bila ditanya soalan, bila menjawab soalan, jawapannya itu menunjukkan dia bahawa ada sifat sombong dan bongkak.
Tak percaya, tuan-tuan search lah YouTube. Saya tak mau sebut nama. Nak tahu nama, saya kena habis sekejap lagi keluar, tanya saya. Orang tanya dia soalan, kuliah macam ni lah. Dah dia bagi talk, orang tanya soalan. Kata, doktor, nak tanya soalan ni. Bila habis semua, sahabat yang tanya soalan ni tak puas hati, tanya lagi. Kali ketiga tanya, dia kali ketiga tanya, sihat doktor ni tanya balik. Sekarang ni awak, saya nak tanya awak tanya soalan kat saya banyak kali sangat. Awak ada berapa PhD? Oh, macam tu. Duk tanya banyak kali sangat ni, awak ada berapa PhD? Oh, agak-agak sesuai tak ayanda saya? Tak sesuai. Itu menunjukkan apa tu? Sombong. Apa kita nak sombong para jemaah sekalian? Apa yang nak sombong sesama umat? Apa yang nak sombong sesama makhluk? Tak payah sombong. Tak berguna pun sombong ni di dunia ni. Tak berguna langsung. Siapa yang ada sifat sombong, sifat bongkak, tinggi diri, berasa hebat, di dunia ni tak ada manfaat langsung. Akhirat ada manfaat pun tak ada manfaat juga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan, bagi tahu kita, kullu ummati yadkhulunal jannah. Umat aku semuanya akan masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man aba, kecuali orang yang sombong. Ingatlah kita para jemaah sekalian, ustaz ke, doktor ke, ada master ke, pangkat tinggi ke kita, wa imma siapa pun kita, buang sifat sombong, buang sifat bongkak tinggi diri. Allahu akbar. Baik, tu yang pertama. Kata tuan guru pengarang kita ini, yang kedua ni, nasihat yang baik. Nasihat yang bagaimana? Imam kena bagi nasihat pada anak qaryah. Imam, berat tanggungjawab imam ni. Bilal, berat tanggungjawab Bilal. Ahli jawatan kuasa dan kepimpinan surau masjid, berat tanggungjawab mereka para jemaah sekalian. Para jemaah kena bantu, kena bagi sokongan yang padu, yang baik kepada kepimpinan surau dan masjid kita. Dan imam kena bertanggungjawab. Dia bukan imam solat sahaja, dia bertanggungjawab kepada amanah Allah dan amanah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat baik-baik. Sebab tu para jemaah sekalian, orang yang imam ni duduk ke depan ini, tuan-tuan, bila solat, bila sembahyang, kalau tak cukup syarat atau tak cukup rakaat, tak cukup syarat-syarat dia, imam yang tanggung. Ya, berat imam. Jangan duk rasa ringan, tuan-tuan. Kalau tak percaya, nak tahu berat atau tidak, cuba pagi subuh esok pula, tuan imam yang ayanda saya jangan jadi imam, bagi orang lain pula. Kan? Bagi orang lain pula. Nak tengok berat ke tidak. Kadang-kadang dia rasa jadi imam ni ringan, mudah. Berat, tuan-tuan. Tu yang kadang-kadang sujud sejadah baca lupa. Baca Qoliyah lupa. Qoliyah je pun. Qoliyah berapa ayat?
Tak sampai 10 ayat pun kuliah tu. Tapi lupa. Awal okey. Kuliah ayyuhal kafirun. Sagi habis penghabis dia mari hak lain. Tu kadang-kadang waktu subuh terlupa nak baca doa kunut. Tu selalu dah. Selalu. Dia boleh lupa. Rakaat lagilah. 2 ke 1 ni? 2 ke 1? Lupa para jemaah sekalian. Sebab tu nak jadi imam ni orang yang hebat. Allah lantik dia. Yang kita angkat pun imam ini orang yang boleh membimbing kita dan memberi nasihat pada kita. Ya, imam kena nasihat makmum dia di belakang. Orang yang ikut dia di belakang. Nasihat yang bagaimana? Nasihat yang baik. Nasihat yang mana? Nasihat yang boleh membawa manfaat ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya para jemaah sekalian, kalau tanya saya, syok tak jadi imam? Tak syok. Tak syok. Tak percaya, tanya imam kita. Kalau siapa yang boleh jadi imam, seronok jadi imam, kita tolak dia nak jadi imam. Sungguh Aina saya boleh tak jadi imam? Kat rumah boleh lah kan. Aina saya suka tak kalau orang lain jadi imam? Dia buat dada. Lapang, suka sangat. Sungguh. Jadi imam tak syok tuan-tuan. Pasal apa tak syok? Jadi makmum syok. Kalau jadi makmum boleh lena. Jadi imam tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Jadi makmum boleh. Allahu akbar. Tu imam ya, imam kena nasihat. Nasihat yang baik-baik. Dan yang terakhir, imam kena nasihat ahli qaryah dia, mari kita solat berjamaah. Mai anak qaryah kita sama-sama penuhkan saf di surau, di masjid. Itu imam. Bilal pun sama. Tuan-tuan jangan duk perli Bilal kalau suara dia azan tak sedap. Jangan. Apa Tok Bilal kita ni azan, muazzin apa, siapa lantik, JK mana lantik ni, suara tak sedap langsung. Syarat sah azan ada kena ada suara sedap ke? Ada tak? Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan cuba baca sirah Nabi SAW. Baca sirah muazzin Nabi. Sayyidina Bilal bukan? Ada tak sekali Sayyidina Bilal tak azan waktu subuh? Ada tak? Ada kan? Siapa yang azan? Sahabat lain. Sahabat ni dia komen muazzin Nabi SAW, Sayyidina Bilal. Suara Bilal tak sedap, suara ai sedap. Dah bukan saya nak cerita. Pagi subuh tu Bilal tak azan, tapi sahabat seorang ni azan. Saya tak ingat nama dia. Bila dia azan subuh, malaikat tanya Nabi SAW, Muhammad pagi ni tak sembahyang subuh ke? Solat Ya Jibril, kami solat. Kalau solat, mengapa penduduk langit tak dengar suara alunan azan? Maknanya apa? Bukan jaminan sedap. Muazzin, silakan, tak sedap suara pun alunkanlah azan itu. Itu syiar kita. Kalau ada suara yang sedap, azan plus. Kalau suara sedap memang plus lah. Macam di Masjid Haram kan,
Masjidil Haram, ya masjid-masjid besar di Arab, suara mereka sedap. Tu plus Allah bagi. Tapi kalau kita tak ada suara yang sedap pun tak apa, azan tuan-tuan. Azanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan tak apa. Sekadar mana kemampuan kita. Baik. Yang terakhir daripada saya, daripada tuan guru kita ni, kalau sebagai seorang ibu dan ayah, seorang pemimpin, ayahlah, saya ambil di sini ibu dan ayahlah, kena nasihat yang baik-baik pada anak-anak. Tuan-tuan, ibu dan ayah saya di hadapan ni mungkin yang sudah ada cucu. Cucu, anak cucu kita itu aset agama kita pada masa hadapan. Kena ingat. Kena nasihat mereka bagaimana? Nasihat yang baik-baik. Saya ambil yang paling baik sekali. Nasihatlah anak-anak kita supaya dirikan solat. Ingatkan selalu anak kita dengan solat, dengan sembahyang. Nak main boleh. Sembahyang asal dulu. Abang, Kak Long, nak main boleh naik basikal. Tapi solat dulu, sembahyang dulu. Firstly solat. Biar kita tekan sembahyang. Dia umur 18 tahun pun belum berkahwin. Tanggungjawab kita tak? Tanggungjawab kita masih lagi belum berkahwin. Ya. Nasihatkan anak-anak ini pada ibu dan ayah. Nasihatkan. Sembahyang. Biar lekat dekat telinga. Biar bising tak apa. Tak apa dah anak saya kalau bising. Tak apa kan? Saya bukan apa, sikit lagi 5 minit daripada saya insya-Allah. Bukan apa ayahanda saya, ibu dan ayah para jemaah sekalian. Ya, pendidikan ayah dan ibu kita dahulu mereka bising. Dalam bab semayang ni bising. Tengok kan? Balik mesti sebelum waktu maghrib kan? Betul tak? Tak tahulah para jemaah sekalian, saya ya. Kalau balik mesti sebelum maghrib. Sebelum orang azan. Kalau lepas azan siap mesti kena rotan punya. Kita taklah rotan anak-anak zaman lah, insya-Allah kisah tak rotan dah. Ya, kita marah, kita bercakap. Itulah aset senjata kita. Bercakap. Nah, abang sembahyang. Jom solat. Biar bising sebelum mata kita tutup. Sebelum roh kita keluar daripada jasad, sebelum mata telinga kita darah Allah bekukan, sebelum kita dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam kubur dan ke liang lahat, sebelum kita dibicarakan di mahkamah Allah, biarlah nasihat kita itu pada anak-anak kita. Sembahyang. Saya rasa cukup sekadar itu daripada saya. Mudah-mudahan apa yang terbaik buat kita, buat diri saya juga. Ya tuan-tuan, doakanlah saya juga. Mudah-mudahan anak-anak saya juga lekat solatnya, ya, akhlak baik. Allah bagi kejayaan di dunia dan di akhirat. Saya doakan anak cucu kita semua yang berada di surau di masjid ini, mudah-mudahan lekat solatnya, berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Allahumma amin. Yang baik daripada Allah, yang lemah itu kelemahan saya sendiri. Mohon maaf jika saya terkasar bahasa, tertinggi suara. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam tazkirah yang ringkas kita dalam fasa PKP SOP ini insya-Allah. Yang baik itu, yang lemah itu adalah saya. Baik dan buruk hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.